Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita kembali bersama dengan Cikgu Nora dalam kelas Bahasa Melayu dan pada hari ini fokus kita ialah menulis ringkasan. Murid-murid, mari kita kenali dulu apa itu yang dikatakan sebagai ringkasan. Ringkasan bermaksud meringkaskan petikan. Ringkasan adalah satu cara yang efektif untuk kita menunjukkan ataupun kita menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat dengan menggunakan ayat yang ringkas, jelas dan tepat. Soalan ringkasan merupakan soalan yang ada di kertas 1 Bahasa Melayu PT3 pada bahagian C. Dan soalan ringkasan ini merupakan soalan pilihan bergantung kepada soalan yang keluar pada ketika itu sama ada soalan ringkasan dan rumusan ataupun ringkasan dan ulasan dan murid kena pilih salah satu soalan. Skor markah bagi setiap soalan ini adalah 15 markah dan murid mesti menulis soalan ringkasan ini jawapannya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Baik, ada 5 ciri ataupun kriteria yang dikatakan sebagai ringkasan. Yang pertama ialah ringkasan mesti ditulis satu perenggan sahaja. Satu perenggan sahaja kerana soalan ringkasan ini agak pendek dia punya jawapan. Yang kedua ialah tidak ada pendahuluan dan tidak perlu ayat penutup. Hanya perlu isi sahaja. Yang ketiga, kita boleh tulis 5 hingga 6 isi sahaja dan tidak perlu huraian dan tidak perlu contoh. Biasanya dalam satu-satu petikan akan ada 5 hingga 7 isi. Murid-murid tidak perlu tulis semua ya kerana kita terikat dengan patah perkataan. Jadi, pilihlah isi yang terbaik antara 5 hingga 6 isi dan tidak perlu masukkan apa-apa contoh walaupun ada ditulis dalam petikan. Contohnya kalau dalam petikan tu ada perkataan seperti selepas seperti itu tidak perlu diambil ataupun contohnya tidak perlu diambil. Yang keempat ialah isi tidak perlu diubah. Jangan ubah patah perkataan dalam isi yang kamu ambil. Ini sangat penting ya kerana ditakuti bila kita ubah perkataannya maksudnya sudah jadi lain. Sambungkan isi-isi tersebut dengan menggunakan penanda wacana dan kriteria yang terakhir, tulislah ringkasan ini antara 80 hingga 100 patah perkataan. Ada 5 langkah mudah untuk menulis ringkasan. Yang pertama, baca arahan, fahami kata kunci ataupun kehendak soalan. Langkah kedua, baca petikan 2 kali. Kali pertama baca, kamu baca dan dapatkan gambaran apakah isi-isi yang terkandung dalam petikan tersebut dan kamu boleh cuba menggaris sedikit apa isi-isi penting di dalamnya. Yang ketiga, tulis ringkasan. Tulislah antara 5 hingga 6 isi terbaik dan perlu diingat tidak perlu contoh. Langkah keempat, gabungkan isi-isi tersebut. Gunakan penanda wacana yang sesuai iaitu gunakan ASDSA. Apa itu ASDSA? A ialah antara, kemudian selain itu, di samping itu, S ialah seterusnya dan A ialah akhir sekali. Hafalah ya penanda wacana ni untuk memudahkan murid-murid membuat ringkasan. Yang kelima, tulis 80 hingga 100 patah perkataan bagi satu-satu ringkasan dan akhir sekali kamu kira patah perkataan tersebut dan tulis di bahagian bawah ringkasan. Murid-murid, ini ialah tapak contoh untuk menulis ringkasan di mana kita masukkan ke penanda wacana di sini antara, kemudian kita masukkan kata tugasan, kemudian kita diikuti dengan isi pertama, selepas itu kita masukkan penanda wacana yang kedua, selain itu masukkan pula isi kedua, noktahkan, kemudian masukkan penanda wacana yang ketiga iaitu di samping itu, masukkan isi ketiga, kemudian noktahkan dia, seterusnya isi yang keempat, dan noktahkan dan pada akhir sekali kita masukkan isi kelima. Untuk lihat gambaran yang mudah, kita ingat 5 jari pada tangan kita iaitu antara, selain itu, di samping itu, seterusnya dan akhir sekali.
Gunakan ASDSA, penanda wacana untuk menulis ringkasan. Murid-murid, mari kita cuba jawab satu latihan ringkasan. Kita baca dulu soalan. Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang kesan buruk penggunaan telefon pintar. Inilah kehendak soalan. Tulis sebuah ringkasan. Dikatakan di sini, tulis sebuah ringkasan tentang kesan buruk penggunaan telefon pintar. Kalau murid-murid perhatikan dulu soalan ni, kita dapat lihat di sini dia kata kesan buruk, bermaksud tentang kesan-kesan negatif. Sama maksudlah ni, kesan-kesan negatif, kesan yang tak baik tentang penggunaan telefon pintar. Mungkin ada murid-murid yang tak pasti apa itu telefon pintar. Telefon pintar dalam bahasa mudahnya yang selalu kamu guna dalam kehidupan seharian ialah smartphone. Telefon kamu yang ada internet tu, itu dipanggil sebagai, dalam bahasa Melayunya ialah telefon pintar. Kita lihat soalan lagi. Panjang ringkasan anda adalah tidak melebihi 100 patah perkataan. Maksud antara yang cikgu beritahu sebelum ni, antara 80 hingga 100 patah perkataan. Baik, anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Kita tak digalakkan untuk mengubah petikan tu. Bila kita dah cari isi, sebaiknya kita gabungkan sahaja menggunakan penanda wacana supaya dia menjadi satu petikan yang ringkas seperti memenuhi kriteria sebuah ringkasan. Kita baca petikan ini. Ingat tips yang cikgu bagi tadi. Kita baca ringkasan ini sebanyak 2 kali, dan kali pertama kita baca, kita perlulah membaca dengan pantas sedikit dan dalam masa yang sama mencari isi-isi penting kerana untuk mendapatkan gambaran petikan. Kali kedua baca adalah untuk semakkan. Kita baca petikannya. Telefon pintar merupakan telefon mudah alih yang mempunyai sistem operasi yang membolehkan pengguna melakukan pelbagai aplikasi seperti Android dan sebagainya. Dia bagi tahu dululah apa itu telefon pintar. Telefon pintar tidak dapat dipisahkan dengan internet. Kebanyakan orang yang ada telefon pintar tu, dia biasanya mesti bersama-sama dengan ada internet. Sebab kalau tak ada telefon pintar tu tapi tak ada internet pun tidak bermakna sebenarnya. Tanpa internet, telefon pintar tidaklah dapat dianggap pintar. Penggunaan telefon pintar dalam seharian sudah semestinya banyak mendatangkan kesan yang baik kepada pengguna. Namun, turut memberikan kesan yang buruk kepada pengguna sekiranya telefon pintar tidak digunakan dengan cara yang betul. Setakat ini, dia tidak ada bagi apa-apa isi lagi berkenaan tentang kesan buruk penggunaan telefon pintar. Cuma dia maklumkan bahawa telefon pintar ni bagus, banyak kesan yang baik, tetapi jika tidak digunakan dengan cara yang betul, dia juga akan membawa kesan yang buruk ataupun membawa mudarat kepada pengguna. Baik, kita lihat ayat seterusnya. Kita masih mencari isi lagi. Kita ingat fokus kita ialah kesan buruk. Kita kena kembali kepada fokus kita. Antara kesan negatif penggunaan telefon pintar ini termasuklah alatan ini digunakan sepanjang masa bagi tujuan hiburan sehingga melekakan mereka. Kalau kita lihat di sini, kita macam dah nampak satu isi. Ada tak murid-murid? Di mana isinya? Ya, di sini pandai. Antara kesan negatif penggunaan telefon pintar ini termasuklah alatan ini digunakan sepanjang masa. Kat sini dah mula ada isinya. Iaitu yang pertama, digunakan sepanjang masa. Kat sini isi dia yang pertama sebenarnya. Ini dia dah mula. Digunakan sepanjang masa bagi tujuan hiburan sehingga melekakan mereka. Maksudnya ada setengahnya yang menggunakan telefon pintar ini sepanjang masa hanya semata-mata untuk hiburan. Contohnya main game ataupun dengar lagu dan sebagainya, menonton video.
dan dia gunakan telefon pintar ni sepanjang masa sehingga mereka leka. Apa maksud leka? Ya, mereka leka ni maksudnya lalai, tak buat kerja. Okay, jadi kita dah dapat isi pertama. Kita buat kurungan ataupun kalau murid-murid boleh gariskan pun boleh, tuliskan nombor 1 supaya kita jelas kita dapat isi yang pertama. Baik, kita teruskan bacaan. Aplikasi permainan yang dimuat turun dalam telefon pintar dapat menyebabkan masa yang cukup berharga terbuang begitu sahaja. Sekaligus hal ini mencecaskan prestasi pelajaran sekiranya tabiat ini tidak dibendung dengan segera. Kalau kita perhatikan di sini, kita dapat dua isi sebenarnya. Aplikasi permainan yang dimuat turun dalam telefon pintar dapat menyebabkan masa yang berharga terbuang begitu sahaja. Kita semacam sengaja buang masa. Ini isi kedua. Dia menyebabkan kesan buruknya ialah kita dah membuang masa dengan begitu saja. Sedangkan masa itu emas tidak ada dijual. Sangat berharga tapi kita buang masa begitu saja. Sekaligus hal ini menjejaskan prestasi pelajaran. Ini juga antara isi kesan buruk sebab dia akan penggunaan telefon pintar yang tidak terkawal, dia akan menyebabkan menjejaskan prestasi pelajaran. Kita dah dapat isi ketiga di sini. Okay, seterusnya, kita teruskan bacaan. Kita masih lagi mencari isi. Kita baru ada 3 isi. Ingat, tipsnya kita kena cari 5 hingga 6 isi. Di samping itu, penggunaan telefon pintar tanpa kawalan dalam kalangan remaja juga boleh menimbulkan kemudaratan. Perkara yang tak baik iaitu berleluasanya penyebaran gambar lucak ataupun pornografi dalam kalangan remaja. Ini juga adalah isi penting di mana kalau kita perhatikan di sini, penggunaan telefon pintar yang tak terkawal ni juga akan menyebabkan penyebaran. Kat sini kita boleh ambil daripada sini iaitu berleluasanya. Kita ambil daripada sinilah berleluasanya penyebaran gambar lucak atau pornografi dalam kalangan remaja. Sebab remaja kadang-kadang bila dah terlalu lama dia pegang telefon pintar tu, lepas tu dia dah puas main game, dah puas tengok apa yang ni, mungkin kadang-kadang ada iklan yang keluar ataupun buka-buka terkeluar perkara-perkara yang tak sepatutnya, gambar-gambar yang tak sepatutnya, dan benda ini akan menyebabkan berlakunya gambar-gambar yang tak senonoh itu dilihat oleh remaja dan mungkin berlakunya penyebaran gambar-gambar tersebut kepada rakan-rakan dan sebagainya. Dan ini adalah satu aktiviti yang agak tidak sihat, tak bagus sebenarnya. Okey, jadi kita dapat isi yang keempat. Mengakses internet menggunakan, kita sambung ayat ni, mengakses internet menggunakan telefon pintar apabila disalahgunakan dapat menyumbang kepada masalah keruntuhan akhlak. Juga kat sini kita boleh nampak isi yang seterusnya iaitu menyumbang kepada masalah keruntuhan akhlak. Ini ada isi yang kelima sebenarnya. Macam mana boleh berlaku masalah keruntuhan akhlak? Berdasarkan video-video ataupun gambar yang kita tengok tadi tu, mungkin remaja akan mudah terpengaruh. Nanti dia nak cuba juga kan. Jadi itu akan menyumbang kepada masalah keruntuhan. Maksudnya keruntuhan ni maksudnya akhlaknya, sikap remaja itu akan semakin tidak berakhlak, makin buruk perangainya. Dan seterusnya terdorong berlakunya gejala sosial. Dia menyebabkan masalah keruntuhan akhlak. Seterusnya akan berlakunya gejala sosial khususnya dalam kalangan remaja. Baik, keterbatasan dalam komunikasi bersemuka juga berlaku sekiranya golongan remaja begitu asyik
akan telefon pintar. Kita boleh nampak kat sini ada isi yang keenam di mana dia kata keterbatasan dalam komunikasi bersemuka. Maksudnya remaja bila dah ada telefon pintar ni, remaja terlalu asyik dengan telefon pintar masing-masing dan akhirnya mereka tidak bersosial. Walaupun ada kawan dekat-dekat pun mereka tak suka untuk bersemuka, tak suka untuk bersembang, berbual secara nyata, bersemuka, tetapi sebaliknya lebih suka melayani telefon pintar masing-masing. Sebab tu dia kata keterbatasan dalam komunikasi bersemuka juga berlaku sekiranya remaja begitu asyik dengan telefon pintar. Jadi kat sini kita boleh ambil sampai sini. Keterbatasan dalam komunikasi bersemuka juga berlaku. Baik, kita boleh ambil sini dan ini masuk isi yang ke-6. Kalau kita lihat dalam petikan, kadang-kadang kita jumpa sampai 8 isi. Tak mengapa kita jumpa isi, tapi kita boleh, bila kita nak buat ringkasan nanti kita pilih 5 hingga 6 isi yang terbaik. Boleh tak cikgu sampai 7? Boleh sebenarnya, cuma bergantung kepada pengolahan ayat kamu tu, kerana kalau pengolahan ayat kamu tu tidak melebihi jumlah perkataan, adalah memadai untuk kamu membuat satu ringkasan itu sehingga 7 isi. Tetapi takut isi yang kamu ambil tu terlalu panjang dan dia melebihi perkataan yang ditetapkan, kat situ agak buang masa dan juga dari segi permarkahan lah. Sebab kamu punya isi ni sebenarnya diambil 5 sahaja. 5 itu mewakili 10 markah. 5 sebab satu isi mendapat 2 markah dan kemudian ada 5 markah bahasa. Baik, dan itu menjadikan satu ringkasan ini markahnya 15. Baik, kita teruskan bacaan. Keadaan ini memberikan impak negatif terhadap gaya hidup akibat daripada kebergantungan pengguna, khususnya remaja, terhadap telefon pintar. Nampaknya kat sini tak diisi. Oleh itu, masyarakat, terutamanya golongan remaja, perlu bijak dalam menggunakan telefon pintar dengan cara yang betul. Ibu bapa juga perlu menyelamatkan anak-anak muda daripada menjadi ketagih kepada telefon pintar agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tanggungjawab mereka sebagai murid. Dekat sini dia dah tak isi kesan buruk, tetapi sebaliknya dia menyeru agar ibu bapa juga membantu untuk menyelamatkan anak-anak dengan cara mengawal penggunaan telefon pintar ni dalam kalangan murid supaya mereka sedar yang mereka masih seorang pelajar. Baik, kita dah dapat 6 isi dan kita akan pilih 5 isi ataupun kamu boleh olah untuk menjadikan dia kita gunakan penanda wacana untuk menjadikan dia satu ringkasan berdasarkan isi-isi yang telah kita ambil tadi. Murid-murid, ini ialah contoh jawapan lengkap ringkasan berdasarkan isi-isi yang telah kita cari tadi. Kalau perhatikan di sini, antara cikgu dah masukkan penanda wacana yang mula-mula sekali, antara kesan buruk telefon pintar, ini ialah kata kunci yang terdapat dalam soalan. Kita masukkan saja antara kesan buruk telefon pintar berdasarkan soalan. Apa soalan nak kita masukkan di situ? Ialah telefon pintar digunakan sepanjang masa. Kat sini kita dah dapat isi pertama tadi, kita masukkan di situ. Digunakan sepanjang masa bagi tujuan hiburan sehingga melekakan mereka. Kemudian selain itu, ini ialah penanda wacana yang kedua, kita masukkan di sini. Ingat kita gunakan ASDSA. Jadi kita dah guna A, kita dah guna S. Selain itu, telefon pintar juga boleh menyebabkan masa yang cukup berharga terbuang begitu saja. Jadi ini ialah isi kedua. Kemudian kita gunakan D di samping itu untuk masukkan isi ketiga. Telefon pintar juga menjejaskan prestasi pelajaran. Baik, ini dah isi ketiga. Seterusnya kita gunakan S pula, iaitu seterusnya. Kesan buruk penggunaan telefon pintar ialah penyebaran gambar lucah atau pornografi dalam kalangan remaja. Jadi kat sini kita dah masukkan isi keempat. Kesan buruk penggunaan telefon pintar ialah penyebaran gambar lucah atau pornografi dalam kalangan remaja berleluasa. Dan kalau dilihat di sini, berlakunya masalah keruntuhan akhlak, ini sebenarnya ialah isi kelima. Dan cikgu terus gunakan kata hubung dan untuk menggabungkan dua isi ini dalam satu ayat. Kemudian
Untuk menyatakan isi yang terakhir, kita gunakan penanda wacana yang terakhir iaitu akhir sekali. Kesan buruk penggunaan telefon pintar juga boleh menyebabkan keterbatasan dalam komunikasi bersemuka. Jadi yang ini ialah isi ke-6 sebenarnya, tapi kita masukkan dalam penanda wacana yang ke-5 kerana isi ke-5 kita dah gabungkan tadi di sini. Okey, dah siap semua sekali? Jangan lupa untuk kita kira patah perkataan dan tuliskan di bahagian bawah ringkasan kita. Penanda wacana contohnya selain itu, akhir sekali itu yang 2 perkataan masih dikira 2. Perkataan yang dikira 1 biasanya ialah perkataan contohnya kata ganda lah. Contohnya berkasih sayang, itu ialah masih dikira 1. Yang lain kita kira 2. Baik. Diharapkan murid-murid telah faham apa yang telah dibincangkan pada hari ini, iaitu teknik menulis ringkasan. Diharapkan murid-murid juga telah menghafal penanda wacana yang perlu digunakan, yang dicadangkan untuk digunakan, dan juga teknik-teknik serta langkah-langkah yang diberikan untuk menulis ringkasan yang baik. Sekian dulu murid-murid untuk pembelajaran kali ini. Diharapkan murid-murid telah mendapat manfaat daripada video ini. Terima kasih kerana menonton sehingga selesai. Selamat baju jaya. Teruskan usaha. Jangan lupa buat latihan. Jumpa lagi pada pembelajaran akan datang.